من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam pada hari Rabu. Selalunya kita belajar hari Rabu kita belajar English kan? Betul tak? Juga. Jadi jadual dah tukar. Jadi jadual dah tukar. English nanti Cikgu Yana akan ajar. Cikgu ajar pendidikan Islam saja kelas Amin. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Nanti Cikgu Yana ajar English. Suka tak? Cikgu Anwar tak nak ajar English ke? Cikgu dah ubah jadual. Nanti Cikgu Yana pula yang ajar. Boleh tak Cikgu Yana ajar? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam iaitu tentang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah tu apa? Siapa tahu Allah tu siapa? Maha besar. Allah siapa? Maha besar. Maha besar. Okey, Maha besar. Apa yang besar? Allah Maha besar lah. Allah. Okey, cikgu dah tanya dulu. Allah tu siapa? Allah tu Tuhan. Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan adalah Tuhan siapa? Okey, Allah tu adalah Tuhan kita. Tuhan yang menciptakan kita. Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang menciptakan kita, yang jadikan kita, yang bagi kita makan dan minum, yang hidupkan kita, yang mematikan kita, yang hidupkan mak ayah kita, yang hidupkan abang kita, kakak kita, yang hidupkan adik kita. Itu semua Allah yang buat. Itu kalau kita tengok dalam kalangan manusia. Tapi kalau kita tengok dalam kalangan yang lebih besar, yang cipta alam, yang adanya pokok-pokok, siapa yang buat? Allah. Siapa yang buat langit yang tinggi? Allah. Siapa yang buat tanah yang besar? Allah. Siapa yang buat lautan, pantai semua tu? Allah. Jadi semua tu Allah yang cipta. Termasuk dari diri kita ni Allah yang cipta. Jadi Allah tu Tuhan kita. Bagi segala-galanya semuanya Allah yang buat. Cikgu. Allah kawan itu tak ada kah? Allah kawan itu tak ada. Tak faham. Apa tu? Allah tak ada kawan. Kawan? Allah ada kawan ke? Tak ada. Allah sahaja. Allah hanya satu sahaja. Tak ada dua, tak ada tiga. Allah ada kawan. Apa juga? Nabi Muhammad tu pesuruh Allah. Nabi Muhammad tu adalah pesuruh Allah. Bukan kawan Kawan lain. Kawan macam Aziz dengan Rezuddin. Itu kawan dekat sekolah. Okey, faham? Faham. Tapi Allah dengan Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Kekasih maksudnya yang Allah sayang, yang Allah cintai. Itu maksudnya kekasih. Jadi Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah dan juga hamba Allah lah. Nabi Muhammad tu bukan kawan tapi hamba Allah. Okey?
Faham Okey, Kawan tu lain, kawan tu macam kat sekolah, kita jumpa apa, kawan kat kelas, itu kawan. Okey. Faham? faham cikgu. Faham cikgu. Okey, cikgu nak share jap ni, awak kena tengok ni. Jap Okey, kejap. Okey. Okey, cuba kita tengok ni. Nampak tak? Nampak cikgu. Jadi inilah yang kita akan belajar, iaitu pendidikan Islam tahun 1, beriman kepada Allah. Nampak tu? Kita kena apa? Allah Tuhanku. Allah Tuhan kita. Allah yang menciptakan kita. Jadi Allah adalah Tuhan kita. Kalau orang tanya siapa Allah? Kalau orang tanya awak kan, siapa Allah? Allah adalah Tuhan saya. Tuhan kita yang menciptakan semua segala-galanya. Okey? Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, jadi hari ni kita akan belajar tentang apa? Yang pertama kita akan kena tahu apa itu Tuhan, apa maksud Tuhan. Kemudian yang kedua adalah Allah Tuhan yang wajib disembah. Kemudian yang ketiga adalah sifat-sifat yang Allah, sifat-sifat Allah yang perlu kita tahu. Okey? Okey, kita tengok dulu gambar ni. Tengok dulu gambar ni. Gambar yang pertama, gambar apa ni? Kucing. Haiwan. Kucing, haiwan. Siapa yang cipta kucing? Allah. Allah. Jadi Allah juga mencipta makhluk lain seperti haiwan. Macam kucing. Kucing ni yang selalu dekat yang kita lah, yang kita boleh nampak. Kucing kan. Kucing dia suka dengan manusia. Kalau manusia baik dengan dia, dia suka, dia sayang. Okey. Yang kedua, ni gambar apa? Gambar. Gambar apa ni, nampak tak? Pokok. Pokok. Tumbuhan. Pokok ataupun tumbuh-tumbuhan. Kalau awak pergi dekat belakang rumah awak, ataupun awak pergi yang taklah hutan-hutan yang terdekat, awak nampak tumbuh-tumbuhan. Ada pokok, ada rumput, ada pokok besar-besar. Jadi siapa yang cipta tu? Allah yang menciptakan tumbuh-tumbuhan. Okey, yang seterusnya bawah tu. Ni nampak siapa ni? Orang. Manusia. Manusia. Nampak tu. Ni macam Raizuddin je yang depan ni. Sebab dia pakai kopiah sama dengan Raizuddin. Dia tengah berdoa kan. Jadi siapa yang cipta manusia? Allah yang cipta. Allah yang cipta. Allah yang cipta manusia. Dan yang terakhir, gambar yang terakhir. Gambar cakera apa ni? Gambar apa ni? Gambar apa ni? Gambar bulan ada, matahari ada, planet ada. Itu semua kita panggil cakrawala. Cakrawala ni maksudnya space lah. Space, angkasa lepas. Above us, di atas pada kita. Dia dekat atas langit lah. Biasanya space ni dekat bahagian atas langit. Selepas langit, kita akan nampak cakrawala ni. Kita akan nampak planet-planet lain. Kita akan nampak matahari, bulan. Kita akan nampak stars, bintang. Jadi ini adalah cakrawala. Jadi siapa yang cipta cakrawala ni? Allah. Allah. Jadi semuanya Allah cipta. Hebat tak Allah? Hebat. Sebab itulah dikatakan Allah itu maha agung, maha hebat, maha segala-galanya, maha besar. Sebab Allah yang cipta segala-galanya. Okey. Faham Faham cikgu. Ya. Pakai tingkap matahari. Apa dia? Saya nampak kat tingkap ada jerebu. Ada jerebu. Bukan jerebu lah, mendung. Hari mendung macam nak hujan. Hari ni tak panas sangat. Bukan jerebu. Jerebu lain. Kalau jerebu, awak dah tak nampak apa je. Awak nampak asap je. Macam ada asap kan, itu jerebu. Kalau macam sekarang ni, dia bukan jerebu. Dia mendung. Hari mendung sebab macam nak hujan. Panas kan? Hari tak panas.
Okey. Jadi kita pergi pada maksud beriman kepada Allah dan dalilnya. Dalil ni macam bukti lah. Yang mengatakan Allah tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita pergi dulu pada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah mempercayai bahawa apa dia yang pertama tu, Allah itu ada. Itu tanda kita beriman. Jadi awak dah cakap dah tadi, siapa yang cipta manusia, siapa yang cipta haiwan, siapa yang cipta tumbuh-tumbuhan. Jadi semua yang cipta tu adalah siapa? Allah. 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 Okey, jadi kalau awak dah cakap macam tu, maksudnya awak percaya yang Allah itu ada. Okey, yang seterusnya, Allah itu Maha Esa. Esa ni maksudnya tiada kawan. Bukan macam Aziz cakap lah, kawan semua tu. Itu bukan. Allah hanya satu saja. Allah hanya satu, tak ada lain. Allah hanya satu saja. Okey? Allah Maha Esa. Jadi Allah hanya satu saja, tak ada kawan, bukan ada kawan, bukan ada pasangan. Jadi Allah ada satu saja. Faham Okey? Allah ada satu tu ada malaikat. Sebab tu kita bila kita mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah, kita nak angkat satu. Kita menunjukkan bahawa Allah Maha Esa dan Allah hanya satu sahaja. Okey? Faham Okey. Sebab tu cikgu suruh awak angkat macam ni. Supaya kita kuatkan iman kita yang katakan Allah, kita kuatkan iman kita supaya kita katakan Allah hanya satu, tak ada Tuhan yang lain. Okey, lepas tu yang seterusnya, Allah berhak disembah. Allah berhak disembah. Sebab tu kita ada apa? Yang kita buat 5 waktu tu. Kita ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kita buat apa tu? Kita solat. Kita solat 5 waktu. Solat 5 waktu tu adalah tanda kita sembah kepada Allah. Adalah tanda kita sembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena solat 5 waktu. Jangan tinggal solat. Tak boleh tinggal solat. Kalau kita tinggal solat, kita tak sembah Allah. Bahaya tu tak sembah Allah. Sebab Allah yang cipta semuanya. Allah yang bagi kita makan. Allah yang bagi kita sihat. Allah yang bagi kita hidup. Tapi kita tak sembah Allah. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Macam kan, macam apa, mak awak ataupun ayah awak. Ayah awak bagi awak duit belanja. Ayah awak bagi awak sekolah. Ayah awak bagi awak nasi, bagi awak makanan untuk makan. Tapi awak tak nak dengar cakap mak ayah awak. Boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh lah. Sebab mak ayah kita yang jaga kita, yang bela kita, yang bagi kita makan minum, yang bagi kita pakaian, yang beri kita perlindungan rumah, beri kita tempat tinggal. Jadi tak bolehlah kita lawan kan. Jadi kita kena ikut cakap mak ayah kita. Begitulah dengan Allah. Allah bagi kita hidup. Allah bagi kita ada mak ayah. Allah bagi kita boleh makan, boleh minum. Kita kena solat. Jangan tak solat. Jangan tak solat. Tak boleh tak solat. Kalau tak solat, faham? Allah tak bagi syurga. Kalau tak solat, berdosa. Jadi tak naklah berdosa. Sebab Allah dah bagi kat kita macam-macam. Tapi kita tak nak dengar cakap Allah. Tak boleh lah. Kita tak nak dengar arahan Allah. Tak boleh. Faham Faham. Okey, yang seterusnya, Allah mempunyai nama dan sifat yang sempurna serta tidak ada yang serupa dengannya. Nampak tu? Segala-galanya tentang Allah semuanya sempurna. Macam kita manusia, kita ada kekurangan. Kita manusia, kita ada kekurangan. Ada yang ada gigi, ada yang tak ada gigi. Ada yang ada mata, ada yang tak ada mata. Ada yang pandai, ada yang tak pandai. Jadi manusia ni ada yang kurang. Samalah dengan benda-benda lain. Ada pokok yang boleh hidup, ada pokok yang tak boleh hidup. Ada pokok besar, ada pokok kecil, ada haiwan yang elok, haiwan yang tak elok, ada haiwan yang sihat, ada haiwan yang tak sihat. Jadi semuanya tak sempurna. Yang sempurna hanyalah Allah. Allah adalah sempurna dari segala-galanya. Dan tak ada yang serupa
dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu pun yang dapat menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah sempurna. Allah Maha sempurna. Faham Okey, bagus. Okey, kita tengok dalil tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beriman tentang kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu apa dia? Dari surah Al-Ikhlas. Nampak tu yang sebelah ni. Surah Al-Ikhlas. Okey, kita baca sama-sama. Ikut cikgu boleh? Cikgu baca dulu lepas awak baca boleh? Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Jadi tadi kita baru baca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Okey, dekat sini apa maksud surah ni? Maksud dia apa surah ni? Dia kata kat sini, ni cikgu baca dalam tulisan Jawi lah. Cikgu tak sempat nak translate kan. Dia kata kat sini apa dia? Maksudnya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad. Ni Allah beritahu pada Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Yang Maha Esa tu maksudnya satu Tuhanku Allah yang satu. Hanya satu Allah sahaja. Kemudian apa dia? Allahus Samad. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Jadi apa-apa, kalau kita nak apa-apa, kita doa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah saya anak yang soleh. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang berjaya. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang baik. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang pandai. Semuanya minta pada Allah. Apa-apa kita kena minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Faham? Boleh, cikgu. Okey, yang seterusnya lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad, iaitu ia tiada beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Jadi Allah ni tak ada pasangan. Allah tak ada pasangan kena faham kat situ. Allah ni tak ada pasangan, hanya Allah sahaja. Tak ada pasangan, tak ada anak. Allah bukan macam kita. Kita kena ada pasangan, nanti dah besar nak kena kahwin. Lepas tu ada anak, kita macam tu. Tapi Allah bukan. Allah tak perlu macam tu. Sebab Allah sempurna. Kita manusia tak sempurna. Sama juga dengan makhluk-makhluk lain macam pokok, macam haiwan. Haiwan pun ada pasangan, ada jantan, ada betina. Pokok pun ada pasangan, ada jantan, ada betina. Cikgu. Ya. Cikgu, saya nak pergi tandas boleh? Okey. Ada jantan, ada betina. Jadi kalau tak ada pokok yang lelaki, tak ada pokok jantan dan pokok betina, macam mana pokok lain nak tumbuh? Kena ada pasangan. Sama juga manusia. Macam awak kan, macam mana awak boleh ada? Daripada ibu dan ayah awak. Daripada ibu dan ayah awak kahwin, kemudian lahirlah awak mengandung, mak awak mengandungkan awak. Kemudian lahirlah, keluarlah awak sekarang. Sama macam cikgu. Cikgu pun sama. Semua manusia proses dia sama. Semua manusia, setiap manusia proses dia sama. Mesti ada daripada pasangan lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan berkahwin, kemudian mengandung dan lahirkan anak. Semua sama. Tapi Allah tak ada Allah bukan macam tu. Allah hanya Allah sahaja. Tak perlu pun pada pasangan, tak perlu pun pada anak semua. Okey. Yang terakhir adalah walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. Nampak tu?
dan tidak ada sesiapa. Sesiapa ni, tak ada satu makhluk pun yang boleh menandingi Allah sebab Allah Maha hebat. Allah Maha tinggi, Maha agung, Maha segala-galanya. Sebab itulah Allah tu menjadi Tuhan kita. Sebab Allah yang ciptakan kita. Tak ada satu makhluk pun dapat menandingi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, faham? Faham Cikgu. Semua awak semua kena sayang Allah sebab Allah yang bagi kita segala-galanya. Kena sayang Allah, wajib kita sayang Allah sebab Allah yang bagi kita segala-galanya. Dan nanti kita pun akan kembali kepada Allah. Kita akan bertemu Allah semula. Kita akan jumpa Allah. Kita kena letak dalam diri kita. Kita kena letak dalam diri kita yang kita ni nak berjumpa dengan Allah. Sebab sayang Allah kan. Sayang Allah. Allah sayang kita. Jadi kita kenalah letakkan dalam diri kita bahawa Allah mengetahui segala-galanya apa yang kita buat. Okey. Okey, itulah pembelajaran kita untuk hari ini. Okey, faham tak apa yang cikgu ajar ni? Faham apa? Jadi sebab itulah kita diperintahkan untuk solat, diperintahkan untuk berpuasa sebab semuanya adalah perintah Allah. Allah tahu apa yang kita nak. Allah tahu apa yang kita perlukan. Sebab itulah Allah perintahkan kita buat macam tu. Supaya kita ni tidak melanggar perintah Allah. Okey? Okey, faham Faham. Alhamdulillah, faham. Jadi ingat pesan cikgu, jangan tinggal solat, ingat Allah. Letakkan Allah tu dalam hati kita. Mana hati kita? Kat dada. Hati kita mana? Kat sini. Kat sini. Yang selalu berbisik-bisik tu, itulah hati kita. Kita letak sini, kita tekan macam ni kan? Tekan macam ni. Ya Allah. Kita cakap, Ya Allah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Macam tu. Boleh? Boleh Cikgu. Okey, untuk hari ni aku nak tugasan hari ni. Apa tu? Siapa mesej tu? Okey. Okey, untuk hari ni cikgu nak awak tulis nota ni boleh? Nanti cikgu sharekan dalam grup. Cikgu sharekan dalam grup. Lepas tu cikgu nak awak tulis je balik nota ni. Boleh Boleh. Boleh Cikgu. Nanti tulis dalam buku. Jadi itu saja untuk kelas hari ni. Cikgu harap awak faham lah. Awak faham. Kenapa present tu? Jadi cikgu harap awak faham lah tentang apa yang kita pelajari hari ini, iaitu tentang kita mengetahui siapa Tuhan, apa maksud Tuhan. Tuhan yang adalah ciptakan kita, Allah, andai. Kemudian kita kena tahu kenapa kita kena beriman dengan Allah kan? Kenapa kita kena beriman dengan Allah? Kenapa kita wajib untuk sembah Allah? Apa yang terakhir adalah sifat Allah yang utama untuk kita tahu bahawa Allah itu adalah Tuhan kita. Jadi Allah Maha Esa kan? Allah hanya satu sahaja seperti yang tersebut dalam surah Al-Ikhlas. Okey. Jadi dua tugasan, iaitu yang pertama cikgu nak awak tulis nota ni. Kemudian yang kedua cikgu nak awak hantarkan voice message. Awak hantar voice message, awak baca, awak rakamkan dekat WhatsApp. Awak baca surah Al-Ikhlas. Awak baca macam tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cikgu nak awak rakam, lepas tu hantarkan pada cikgu. Boleh?
Boleh cikgu. Yang pertama salin nota, yang kedua hantarkan bacaan surah Al-Ikhlas. Okey? Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okey, kalau macam tu, sebelum kita habiskan kelas, seperti biasa cikgu nak ambil gambar. Buka kamera semua.